Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah pertemukan kita pada malam ini, malam 15 Ramadan, untuk kita bincangkan tajuk yang telah disebutkan tadi, iaitu tentang nuzul Quran. Tuan-tuan sekalian, kita semuanya faham bahawa Al-Quran ini mempunyai nama yang banyak. Antaranya disebut Al-Kitab, Al-Huda, Hidayah, Al-Furqan, yang memisahkan antara kebatilan dan kebenaran, Ar-Rahmah, yang mengundang rahmat, yang meraih rahmat Allah, An-Nur, cahaya, Ar-Ruh, semangat, yang memberikan kita semangat, Asy-Syifa, yang menyembuhkan kita, yang merawat kita, Al-Haq, yang benar, Al-Bayan, yang menjelaskan, yang memberi penjelasan, Al-Mau'izah, yang memberikan bimbingan nasihat, Al-Dzikr, yang mengingatkan. Juga disebut tentang Kitabun Naba' wal Akhbar, Kitabul Hukm wa Syariah, kitab tentang hukum dan syariah, Kitabul Jihad, Kitabul Tarbiyah, Minhajul Hayat, manhaj hidup, Kitabul Ilm, kitab ilmu pengetahuan yang hakiki. Yang lain tu ilmu pengetahuan barangkali darjatnya fardu kifayah, tapi Quran ni darjatnya fardu ain. Jadi tuan-tuan sekalian, memang kita semua maklum bahawa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan pendicilan daripada hidayah, dan juga yang memisahkan antara yang benar dengan yang hak. Mengapa tuan-tuan sekalian Al-Quran itu sangat penting? Adalah kerana Quran inilah yang merangkum segala-galanya, segala sumber kebaikan, segala dasar keutamaan, rahmat, semuanya dalam Al-Quran. Semuanya daripada Al-Quran. Dan Quran di mana yang kita maklum didefinisikan sebagai Kalamullahil Mu'jiz, firman dan titah Allah yang mukjizat, yang melemahkan lawan dan musuh. Al-Munazzal, yang diturunkan kepada qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Manqulu bit-tawatir, yang dipindah dari semasa ke semasa, dari generasi ke generasi secara tawatur, secara yang sukar untuk dikatakan sebagai telah dirombak dan diubah. Al-Muta'abbad bitilawatihi, membaca Al-Quran itu menjadi ibadah. Satu huruf 10 pahala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita
semuanya maklum tentang perkara ini. Dan juga kita maklum tentang arahan Allah Azza wa Jal untuk kita menerima atau mengamalkan dengan Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang kami kurniakan kepada mereka Alkitab ini, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Artinya bacaan itu tadi membentuk keyakinan dia, membentuk perasaan dia, membentuk jiwa dia, membentuk hati budi dia. Al-Quran itu akan membentuk kita dengan corak yang Tuhan nak, bukan corak yang dikehendaki oleh mana-mana pemimpin politik, tetapi corak yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Sibghatullah, sebab itu disebut sibghah Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Tidak ada yang lebih baik corak ataupun pencorakan yang dilakukan itu, tidak ada yang lebih baik daripada apa yang telah dilakukan dan dicorakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab memenuhi kehendak-kehendak Al-Quran itu. Iaitu yang pertamanya, kita mesti berpegang kepada kebenaran. Dalam dunia ini ada fahaman pegangan yang batil, ada fahaman pegangan yang benar. Kita disuruh oleh Allah Azza wa Jal berpegang dengan fahaman yang benar yang dibawa oleh Muhammad, yang dilembagakan oleh Al-Quran, kandungan pengajarannya, pengarahannya. Kalau kita tak hidup berlandaskan apa yang telah Tuhan turunkan ini, maka kita jauh daripada hidayah, jauh daripada Islam. Sebab itulah disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, dia akan membacanya dengan bersungguh-sungguh, memahaminya. Orang yang baca dengan faham tak sama dengan orang yang baca tak faham. Orang yang baca tapi tak faham, dia akan meneruskan kedegilan dia, kejahatan dia, penerhakaan dia, rasuah dia, tolak hudud dia, tolak ulama dia, tolak Islam, perjuangan Islam, tolak politik Islam. Dia akan terus, walau dalam bulan Ramadan dia akan menolak Islam, walau dalam bulan Ramadan dia akan terus menangkap orang yang tak salah, yang tak patut ditangkap. Sebab dia tak faham, hidayah tak masuk dalam jiwa dia. Dia belum beriman lagi, dia hanya mengaku Islam saja. Ini masalahnya, tuan-tuan. Sebab itu kita lihat umat Islam masih berpecah, masih tak faham Islam, masih menganggap Islam ni tak ada kena-mena dengan negara, tak ada kena-mena dengan politik. Walhal Islam itu merangkul semua perkara, termasuk politik Islam. Betul, tuan-tuan? Sebab itulah kita ada parti Islam. Parti Islam itu ialah untuk merealisasi cita-cita politik Islam dalam negara demokrasi macam Malaysia. Kalau tak ada politik Islam, macam mana Islam nak berkuasa? Betul tak? Jadi, kalau anda nak menangkan Islam, kalau anda nak menobatkan Islam sebagai pemimpin, sebagai penguasa dalam negara ini, mesti anda ada politik Islam, parti Islam. Belum tentu anda masuk syurga. Sebab ada orang kata dia bukan tiket ke syurga. Memang betul, tetapi kalau anda tak buat perjuangan ini,
Anda tak laksanakan titah Allah ini, Anda tak lembagakan dalam bentuk perjuangan, Anda akan dihukum Tuhan. Dan insya Allah kalau kita ikut, kita buat dan kita menang, insya Allah kita masuk syurga. Betul tak? Sebab ada ustazah yang saya fikir orang Kedah, dia kata ini politik ni bukan parti, bukan tiket ke syurga, tetapi itu tangga ke arah syurga. Kalau anda tak berjihad, anda berjihad lawan Islam, anda itu tangga ke neraka. Tangga neraka atau tiket ke neraka. Kalau you tak ambil tiket ke syurga, you mesti ambil tiket ke neraka. Betul tak? Kita boleh jawab ustazah tu. Saya baca tu, saya geram macam tu. Saya dapat TV, saya lanyak habis. Dia nak perleceh perjuangan politik Islam, seolah perjuangan politik Islam ni tak ada harga. Politik Islam ni ada harga dia untuk menjayakan, memenangkan Islam di Malaysia ni. Hari ni pun kita dah tengok dah, ramai orang dah semakin nak balik kepada Islam. Yang dah tua dalam parti UMNO pun nak balik. Cuma ada yang tak balik, masuk Melayu juga balik, masuk bangsa juga balik. Apa nak dikata, nasib dia. Tapi ada yang terus balik, pegawai kerajaan masuk perjuangan, artis masuk PAS. Betul tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, Allahu Akbar, Allah boleh mengubah hati manusia. Dan Allah telah menjanjikan, Rasul dah menjanjikan bahawa kita ni, Islam ni akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan kalau baca Quran, tuan-tuan akan dengar ayat-ayat yang menjanjikan kemenangan, ya, Rasul dan pejuang-pejuang Islam. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Kami pasti akan mendukung, menyokong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, dan pada hari yauma yaqumul ashhad, dibangkitkan segala saksi-saksi dalam kerajaan ilahi. Ini tuan-tuan sekalian, jelas bahawa Al-Quran ini, ya, sangat penting untuk mentarbiyah, membentuk keseluruhan makna yang dibawa oleh nama Al-Quran tadi, ya, untuk kita benar, untuk kita ceria, untuk kita bahagia, untuk kita dapat kasih sayang Tuhan, untuk dapat nur dan macam-macam lagi. Ini mesti dengan Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, kita disuruh qiyamul lail. Bulan Ramadan ni qiyamul lail dengan salat. Salat tu dengan baca Quran. Ada orang baca Quran semayang tarawih satu malam satu juzuk. Mungkin ada yang satu Quran, tapi itu jarang. Satu malam satu juzuk. Kebanyakan masjid yang besar-besar saya rasa memang itu yang mereka baca. Diimport dia punya imam dia dari jauh. Kenapa? Kita nak baca. Bila kita baca ayat demi ayat, surah demi surah, semua itu akan menyentuh hati kita dan membentuk sikap kita. Dan inilah sebabnya mengapa kita jadikan bulan Ramadan bulan Al-Qiyam, bulan di mana kita, ya, berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam Al-Quran, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Surah Az-Zariyat, ya, ayat 15 hingga 18. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan menghuni dalam syurga-syurga yang penuh dengan air, mata air. Mereka akan merangkul apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Mereka sebelum ini adalah orang-orang yang muhsinin, yang buat ihsan banyak. Mereka kurang sekali di waktu malam tidur.
Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tentang sekalian. Sebab itulah ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya dalam banyak ayat-ayat Al-Quran tentang bagaimana umat Islam itu terus berdiri dengan Al-Quran, terus duduk dengan Al-Quran. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, sebutkan dalam Al-Furqan ayat 64. Orang-orang yang malamnya, waktu tidurnya banyak digunakan untuk Tuhan, sujud untuk Tuhan, sujud dan berdiri demi Allah Azza wa Jalla. Hadis Nabi juga menyebutkan banyak ya tentang sekalian tentang Al-Quran ini. Inilah yang perlu kita telaah dan kita baca. Baginda menegaskan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih fa huwa ma'a as-safaratil kiramil bararah walladzi yashtaddu 'alaihi falahu ajran. Orang yang baca Quran dan dia mahir membaca Quran itu dengan baik, maka dia akan dihimpunkan dengan para malaikat yang mulia dan sangat tinggi nilai atau martabat mereka. Orang yang susah menyebut dan baca Quran itu, dia akan dapat dua ganjaran. Mungkin lidahnya lidah Melayu, lidah Jawa, lidah Boyan, lidah Mak Saleh, susah lagi nak cakap, nak sebut ya. Dia akan dapat dua pahala. Dan baginda menyebutkan, man lam yataghanni bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak mengelokkan suara dan bacaan Quran itu ya, dari segi bacaannya, falaysa minna, dia bukan dari kalangan kita. Bila kita baca dengan betul, dengan khusyuk, makhrajnya yang tepat, mat panjang pendeknya betul. Dan inilah yang diminta oleh Nabi SAW. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, falahu hasanah, dia akan dapat pahala kebaikan. Wal hasanah bi asri amsalihha, dan pahala itu pula akan digandakan 10. La aqulu alif lam mim harf, saya tak sebut alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Jadi tuan-tuan sekalian, bahkan Al-Quran inilah yang akan menjadi penentu kepada tingkat kita. Berapa jauh, berapa tingkat kita di dalam syurga, berapa tinggi martabat kita, berapa tinggi martabat kita dalam syurga ya, disitulah ya adalah ditentukan oleh keupayaan kita membaca, menghafal, menguasai Al-Quran. Yuqalu liqari'il Quran iqra ya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, akan disebutkan kepada pembaca Al-Quran, bacalah, warqa, dan terus meningkat ke tangga yang berikutnya, warattil, dan tartillah kama kunta turattil fid dunya, bacalah Quran dengan tartil seperti mana anda baca tartil ketika anda di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha, martabat kau adalah sampai akhir ayat yang kau boleh kuasai. Jadi lagi banyak dia hafal Quran, lagi banyak dia boleh baca Quran, lagi tinggi syurga dia akan naik, martabatnya lagi tinggi, lagi tinggi. Sebab itu orang dulu, para leluhur dulu menghafal Quran. Anak-anak mereka kecil lagi dah hafal Quran. Imam-imam besar dulu umur 9 tahun dah hafal Quran. Sebab itu tuan-tuan, sebab bila dia baca, dia akan membentuk perasaan dia, jiwa dia, perangai dia, akhlak dia. Bila akhlak dia dah dibentuk, maka dia akan jadi orang baik. Bila dia jadi orang baik, berjumpa dengan orang lain yang baik, maka dunia ni jadi baik.
Tapi kalau tak ada faham Quran, jahil halal haram, memang tak tahu, kata Ustaz Izhar, bodoh. Kalau bodoh, itu yang dia bunuh orang, fitnah orang, ambil duit orang, dia tak rasa berdosa, dia tak rasa bersalah. Sapu duit berbilion-bilion, berjuta-juta duit rakyat Kelantan, daripada honorarium, daripada duit minyaknya, duit royalti minyak. Dia tak merasa berdosa. Itu tak menepati janji itu. Janji yang telah tulis dalam perjanjian tak menepati, tapi ijtihad menepati janji. Menepati janji mana? Nipu janji. Sebab apa? Sebab mereka tak faham mana halal mana haram. Rasuah halal pada dia, rasuah beliau-beliau. Baik itu ramai yang kaki lompat, jadi kata terus. Betul kan? Tapi ada juga orang yang berubah sikap, tak dibayar tapi dia berubah sikap. Ada juga. Cuma macam Datuk Baburi, Datuk Sabah misalnya. Satu lagi tuan-tuan, hadis, ya. Qala Rasulullah SAW, man qara'a al-Quran wa amila bima fihi albasa walidayhi tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i syams fama dhannukum billadhi amila bihadha. Siapa yang baca Quran dan beramal dengan saranan Al-Quran, maka dia telah memakaikan kedua ibu bapanya tajan, mahkota pada hari kiamat kelak. Cahayanya lebih gamblang dari cahaya matahari. Macam mana, apa pandangan kamu tentang orang yang berbuat dengan ni ayat-ayat ni, Quran ni? Maknanya mulianya orang yang mengikut Quran. Dalam dunia ni, Quran kata kita kena berjuang atas dasar Melayu ke dasar Islam? Tuan-tuan, Quran kata kita ni kena berjuang, hidup ni berjuang atas dasar Melayu ke dasar Islam? Islam. Sebab itu kita masuk perjuangan Islam, masuk parti Islam. Yang tak nak masuk perjuangan Islam, artinya dia tolak perjuangan Islam. Tolak perjuangan Islam, tolak sebahagian daripada Islam. Tolak sebahagian daripada Islam. Islam dia sumpit. Sumpit, tahu kan? Bahasa Melaka ni, Islam dia sumpit. Bahasa kita ni apa ya? Kedah bahasa sama orang. Bukan, sumpit dia pecah. Gigi tak ada maknanya. Sumpit dia pecah. Macam pasu tu tuan, sumpit dah tak ada. Seping belah sebelah ni tak ada. Sumpit. Kompong. Jadi tentang, ya, kompong. Jadi kompong ni nak raya juga. Orang belum raya lagi dia dah siap kuih dah. Baju pun dah beli. Masya Allah. Tak raya adik raya, puasa tak tentu lagi. Ya tuan-tuan, ini dia masalah, ya, orang-orang kita, ya. Tuan-tuan sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat kepada apa yang disebut adab kita terhadap Al-Quran. Ta'zim kalamillah. Kita mesti agungkan titah perintah Allah. Tayangkan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut martabat Tuhannya akan dapat 2 syurga. Tayang, tulis, ya.
Banyak ayat-ayat tu kita nobatkan, kita agungkan. Bila kita dengar bacaan Quran, kita khusyuk dan tawaduk dan terus dengar. Wa may yu'azzim sya'airallah, Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah ni apa? Lambang-lambang perjuangan. Masjid, ya, mesti menyebarkan Islam. Ini masjid disekat Islam. Melayu guna masjid tak apa, tak politik. Bila orang Islam nak jual Islam dalam masjid, Islam politik, tak boleh. Politik. Tapi dia gunakan TV 1, TV 2, TV 3, hak milik rakyat untuk dia berpolitik, dan tak bagi ruang orang lain nak bercakap, itu tak ada apa. Yang dia nak marah, cakap politik dalam masjid. Tapi dia hari-hari gunakan segala-galanya termasuk masjid untuk menentang perjuangan Islam. Boleh? Tak masalah. Betul tak? Betul tak? Itu yang mereka buat. Sebab itulah perjuangan lain daripada Islam ini adalah menjadi lawan kepada perjuangan Islam. Sebab itu kita semua orang Islam wajib berjuang atas landasan Islam, baru kita bersatu. Tapi kalau ada orang tak mau berjuang atas landasan Islam, dia nak lawan, itu orang itu adalah musuh Allah. Walaupun dia salat, walaupun dia haji, walaupun dia puasa, tapi dia tak nak laksana hudud. Dia tak nakkan Islam, dia tak nak politik Islam, dia benci dengan ulama, dia tak suka dengan negara Islam, dia tak suka dengan pejuang Islam. Macam mana dia masuk Islam? Dia masuk Islam tapi dia benci Islam. Syarat syahadat diterima Tuhan ni tuan-tuan, ya, banyak. Pertamanya kita mesti syahadat dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak diterima syahadat. Mesti ada ikhlas, mesti ada kabul, penerimaan, mesti ada inqiyad, patuh, mesti ada jujur, mesti ada mahabbah, kasih. Masuk Islam, anti perjuangan Islam. Tu tengok. Ustaz dah lepasan Azhar, belajar Azhar, balik sini anti perjuangan Islam. Macam mana dia belajar ilmu agama? Itu menunjukkan ustaz tu dah terbalik. Sama ada dia ustaz muda ke ustaz tua, tak kisah. Tu dia dah kong kali kong dah terbalik tu tuan. Kalau kita masuk Islam, kita mesti yakin dengan Islam itu adalah benar. Islam itu adalah boleh. Islam itulah yang menentukan masa depan negara. Islam itulah yang akan menimbulkan kasih sayang. Bukan Islam ni lah punca perpecahan, Islam itulah punca pergaduhan. Ada orang Melayu yang bila saya cakap begini dia marah. Dia kata, Ustaz, kita berpecah ni sebab ada orang anggap dia lebih Islam daripada Islam. Tak payah Ustaz, kita kena bersatu dasar Melayu, kata dia. Ini yang sesat tu tuan. Inilah yang disebutkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Islam dia oleh Muhammad pecah belahkan orang Arab. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang mengagungkan syiar Allah ni bermakna dia mengagungkan semua cita rasa Islam. Semua yang Islam nak dia agungkan. Kalau Islam mengagungkan kedudukan para alim ulama, maka umat Islam mesti meletakkan ulama di tempat yang tinggi, menjadi rujukan, menjadi pemimpin. Kalau ulama tak pernah ada dalam kumpulan dia, tak ada. Kalau ulama nak masuk, ini tak berapa sesuai, menunjukkan dia tidak melihat al-ulama warasatul anbiya. Dia tidak meletakkan harapan kepada ulama. Kalau macam itu, kumpulan yang memang tak boleh terima oleh orang yang belajar Islam. Itu dia. Bila dia baca Quran,
You mesti agungkan apa yang Tuhan agungkan. Tuhan meletakkan para alim ulama di tempat yang tinggi, seperti mana hadis-hadis Nabi selaras. Tiba-tiba kita kata tak payah, ulama ni tak payahlah, ni soal negara tak ada kena-mena, biar dia kat luar je. Kalau dia masuk pun letak jadi kita punya orang bawah-bawah je cukup lah. Ini ulama apa? Ini menunjukkan kebatilan, kepalsuan kumpulan berkenaan. Yang kedua, kita mesti ada pengamatan, ya. Dia kata tadabbur, hudurul qalb. Mesti ada pengamatan terhadap makna-makna yang kita baca tadi. Kita nak menghabiskan satu juzuk ataupun satu Quran ini, tapi kita kena baca dengan penuh penghayatan, pengertian. Wa fahmu ma'ani, faham makna-makna yang disebut tu tadi. Baik itu kita nak tengok tafsir. Hari ini Quran ada dalam internet. Tuan-tuan kalau klik, ya, Quran online yang ada di Universiti di Riyadh, ya, semua makna terjemahan dalam apa saja bahasa tuan-tuan cari, ya, klik ada. Malay, Indonesia, Jepun, Swahili, Cina, semua ada online. Tak payah beli dah, free ya tuan-tuan. Ngadap tu je. Masya Allah, Tuhan dah sampaikan Islam ni seluruh dunia. Quran terpampang di mana saja secara maya. Masya Allah. Pembacanya tiap-tiap bila-bila masa ready, ever ready. Tekan aja keluar. Nak share apa? Tak payah bayar duit, tuan-tuan. Tak payah bagi pisang pun. Syekh tu tak memerlukan pisang. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Ya, disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah SWT dalam surah Sad ayat 29. Sebuah kitab yang sangat istimewa yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan keberkatan, agar mereka mengamati ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal mengambil peringatan dari kandungan ajarannya. Nah ini tuan-tuan, jangan baca tak faham. Baca tak faham, keluar menentang Islam. Baca tak faham, keluar tolak hudud. Itu membaca tak faham tu. Bulan Ramadan habis dia baca, kuih pun habis, tapi dia tetap menentang perjuangan Islam. Ni baca apa ni? Dia baca macam mana? Heran. Kita tengok di kawasan-kawasan Melayu ni, negeri-negeri yang Melayu ni, tuan-tuan, Islam susah naik, dia pada semua tu baca Quran bulan Ramadan. Ada datuk-datuk tu pun baca. Tapi macam tu juga tak berubah. Orang sekarang dah berubah, tuan-tuan. Hari ini dah mula banyak perubahan berlaku. Generasi baru sudah bangkit. Kita nak reformasikan negara kita ni. Inilah jihad, inilah Islam, inilah Quran. Quran tu kitab jihad, nak merombak kejahatan, menentang kezaliman. Kalau baca Quran masih nyokong yang zalim ni pembaca tak betul, tuan-tuan. Nabi boleh aja, pisang habis, nasi habis, Quran tak faham. Orang buat nuzul Quran, dia buat nuzul Quran, tapi dia balik macam tu juga, tak berubah.